Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Marilah kita pada setiap masa mengundang campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tengah hari tadi saya membaca sebuah buku terjemahan di salah sebuah kedai. Buku itu saya tak ingat tajuknya, tetapi lebih kurang mengajak kita untuk mengenali Tuhan. Salah satu perkara yang dibincangkan dalam buku itu ialah bagaimana kita nak mengundang campur tangan Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, biasanya kita dalam hidup kita tak suka orang campur tangan, kecuali bila kita nak dapat projek, ada orang campur tangan nak bagi projek kat kita, kita mahu. Hal lain kita tak mau campur tangan. Ada juga manusia yang tak mau campur tangan Tuhan. Tuhan duduk tepi, jangan kacau. Di masjid sudah, dia benarkan campur tangan Tuhan dalam masjid, tetapi di luar masjid dia tidak mengizinkan campur tangan Tuhan. Inilah golongan sekular yang sebenar. Jadi ulama berkenaan menceritakan bagaimana campur tangan Tuhan tidak dapat dielak. Pertama dia kata darah kita dalam badan kita sekejap naik, sekejap turun, sekejap darah ni berjalan laju. Bila darah berjalan laju bagi orang muda, itu petanda yang baik. Bagi orang yang ada masalah, bila darah jalan laju, dia boleh jadi darah tinggi. Contohnya orang yang ada masalah, darah dia slow, dia makan satu ubat, ubat herba, ginkgo biloba, tanpa berjumpa doktor, dia boleh laju darah untuk orang yang sesuai, tak apa. Untuk orang yang tak sesuai, orang tua misalnya, dia akan menerima kesan. Jadi laju darah, slow darah, maju darah, mundur darah, semua itu adalah campur tangan Tuhan. Kenapa dalam soal darah yang berjalan dalam tubuh kita, kita benarkan campur tangan Tuhan, dalam perkara yang lain kita kesampingkan campur tangan Tuhan? Kita tidak adil. Bila kita makan benda sedap, kita rasa sedap, itu campur tangan Tuhan. Bila kita makan benda tak elok, kita rasa tak selera, kita muntah, itu campur tangan Tuhan, kita izinkan. Tetapi dalam perkara-perkara dunia yang lain, yang kompleks, dalam perundangan, dalam politik, dalam belanjawan, dalam ekonomi, kita seolah-olah tak suka kepada campur tangan Tuhan. Di tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita buka ruang dalam diri kita supaya banyak berlaku campur tangan Tuhan. Lagi banyak, lagi bagus. Saya telah menyebutkan di dalam masjid yang mulia ini beberapa minggu yang lalu bahawa salah satu permintaan kita supaya Tuhan masuk campur adalah bila kita menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ulama kata, Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata perkataan ba yang bersandak pada ismi. Ba itu menunjukkan bahawa kita mohon supaya Allah campur tangan. Ba itu ba bersandak. Ba bersandak, kita bersandak kepada Allah, maknanya kita minta campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita sebut bismillah, kita minta campur tangan Allah. Kita buat apa saja pun kita sebut bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hari ini kita akan bicarakan satu ayat yang sangat pendek, iaitu surah Al-Baqarah ayat 143. Senang ingat ayat 143. Siapa tak boleh ingat ayat 143 ada petua dia. 143 ni orang muda kata I love you. Satu tu I, 4 tu LOVE, love. 3 you, I love you. Ayat 143 I love you. Ingat bila-bila. Okay. Jadi ayat 143 kita nak ambil keratan sikit saja daripada ayat 143 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian endas kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi
atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pada tahun 2012 kerajaan Malaysia telah memperkenalkan suatu slogan Ma'al Hijrah pada tahun itu. Tahun berapa? Sudah hijrah tak ingat. Tapi tahun Masih ni tahun 2012. 1432 lah kot. No? Temanya adalah wasatiyah. Apa dia lagi tu? Wasatiyah, dan kemudian ada lagi ayat-ayat lain. Jadi maknanya wasatiyah, unsur wasati. Wasatiyah ini dijadikan satu slogan sambutan Al-Hijrah. Ada juga kerajaan perkenalkan satu konsep baru dinamakan sebagai satu Malaysia, satu wasatiyah. Tu dia. Jadi oleh kerana adanya tulisan-tulisan, adanya pandangan-pandangan, adanya kuliah-kuliah, adanya ceramah-ceramah, adanya syarahan-syarahan tentang unsur, tentang konsep wasati ini ataupun konsep wasatiyah ini, maka saya bertanggungjawab untuk mencerahkan, memberi pencerahan tentang konsep ini yang sebenar mengikut beberapa pandangan ulama, beberapa pandangan mufassir berkaitan dengan konsep wasati ini, supaya kita tidak tersalah konsep. Jadi perbincangan hari ini bukan melawak, perbincangan hari ini serius. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh tahan nak faham, masalah lagi. Ilmiah, sangat ilmiah, sangat ilmiah. Taklah payah kan. Saya akan bagi mudah. Saya edar kepada tuan-tuan nota selai depan dan belakang. Selai 2 muka surat. Siapa tak cukup, siapa tak dapat, mai ke depan minta, tak ada masalah. Saya bagi nota kala. Kok syok. Cuma kala ni setengah orang komplain. Pertama kala tak apa, depa kata tak apa kala. Tapi tak boleh kena hujan. Dakwat ni koman ni. Keduanya saya print atau kertas 100 apa GMS, GMS 100 gram GSM, 100 gram per square meter. Ramai orang tak tahu. Ilmu tu kena tahu. Ustaz pun kena tahu. 100 GSM maknanya berat dia 100 gram bagi setiap meter square. Kertas nak abang kertas tebal. Kertas GSM. Tuan-tuan duk guna di pejabat, tuan-tuan di sekolah, tuan-tuan 70 kan. Ni 100. Pasal apa? Sebab saya nak cetak depan belakang. Ini pun benda apa? Orang panggil sebagai ahsanu amalah. Amalan terbaik. Nak masuk syurga kena lagu tu. Buat secara yang terbaik setakat yang mampu. Kan? Kita bagi kertas tebal. Setengah orang komplain, ustaz kertas tebal payah. Pasal apa? Dia nak lipat masuk dalam poket payah lagi. Tak malah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, saya bagi kertas tebal kalau. Jadi saya tak edar banyak, saya edar sikit, tak cukup main minta sebab nak mengurangkan kos. Saya nak guna pula esok di Masjid Bakat Arang. Okey. Mari kita bincang tentang apa yang dikatakan wasatiyah. Jangan salah sebut. Tak ada kesan apa salah sebut. Kadang-kadang orang terlalu Arab daripada Arab dia kata wasati, kan? Sebenarnya dia sin bukan sad. Wasati. Wasatiyah. Saya kadang-kadang boleh jadi wasatiyah. Wasati. Nak kata ilmiah dah pasal menjadi slogan Ma'al Hijrah pada tahun 2012. Saya harap Datuk Seri Najib Tun Razak faham lebih daripada kita. Dia yang memperkenalkan konsep wasati. Tapi depa konon wasati ini bagi sederhana. Sederhana. Adakah wasati ini sederhana? Mari kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Okey. Mari kita tengok ayat itu secara simple. Ayat ini tak penuh lah. Tuan-tuan balik tengok Quran, ada ayat lain menceritakan tentang qiblat, peralihan qiblat daripada mana? Baitul Maqdis kepada Makkah. Kaabah. Dan daripada qiblat ke Baitul Maqdis ditukarkan kepada Makkah. Jadi ada kena-mengena dengan perkataan ini juga, wasati juga. Tapi kita akan bincang wasati saja tanpa membincangkan tentang perpindahan qiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika, dan demikianlah kami. Dan demikianlah
kami, orang putih kata endas, Arab kata dah dia, wa kadzalika endas. Ni ada kesan. Abul Ala Al-Mauludi, seorang ulama hebat, dalam tafsirnya Tafhim Al-Quran, dia kata wa kadzalika endas, demikianlah Allah nak habaq dua benda. Pertama tentang prinsip wasati, keduanya tentang kemah tahu mana orang bila berhadapan dengan isu peralihan qiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Dua benda. Perkataan wa kadzalika, Imam Abul Ala Mauludi kata Allah nak menyentuh, menyinggung dua isu besar, isu wasati dengan wasatiyah dengan isu perpindahan qiblat. Dia kata begitu. Okey, clear lah, ada dua isu. Wa kadzalika indas, Allah nak cerita apa? Dan kemudian Allah nak abad apa? Okey. Ja'alnakum, kami telah jadikan kamu. Ja'alnakum, kami telah jadikan. Ja'alnakum, kami telah jadikan. Sebenarnya definisi terjemahan yang paling baik ja'alnakum dalam konteks ayat ini ialah kami mengiktiraf kamu. Lebih baik, lebih tepat. Ja'alnakum, ja'ala, walaupun boleh kata jadi, tetapi dalam konteks ayat ini Maududi kata lebih kepada mengiktiraf, recognize. Okey, ja'alna, Allah mengiktiraf kamu tu siapa dia? Umat Islam, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Dan demikianlah kami mengiktiraf kamu, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, wahai Muhammad, wahai umat kamu, umat kamu wahai Muhammad. Ummatan wasata, umat wasata, pertengahan, umat pertengahan. Litakunu syuhada, supaya litakunu, itu perkataan yang penting. Litakunu, agar, supaya kamu jadi saksi, jadi saksi, supaya kamu jadi saksi. Saksi apa? Ke atas manusia, alan nas. Kemudian wa yakunar rasulu alaikum syahida, kemudian daripada itu Rasulullah pula menjadi saksi ke atas kamu. Begitu. Mudah kan? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Allah iktiraf kamu, Allah jadikan kamu, Allah iktiraf kamu, bukan jadikan, iktiraf kamu sebagai satu umat yang umat pertengahan, pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya bila kamu duduk tengah, kamu boleh jadi saksi kepada manusia lain. Jaga kamu jadi saksi kepada manusia lain, dan jaga wa yakunar rasulu alaikum syahida, lepas itu Nabi pula akan jadi saksi kepada kamu. Itu lebih kurang terjemahan. Dia nampak tak? Jadi Allah mengiktiraf kita sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Dalam keadaan pertengahan itu, tengah-tengah itu, kita boleh menjadi saksi kepada manusia lain. Seolah-olah kalau nak lukis gambar litakunu syuhada ni, kita lukis, kita duduk tengah, keliling kita orang semua keliling kita. Kalau siapa pandai lukis seorang pakai baju merah tengah, keliling baju biru keliling. Kita duduk tengah-tengah. Bila kita duduk tengah, pakat parti kita habis. Itu maksudnya ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Lepas tu kita duduk tengah, bukan ada siapa tahu, kan? Orang keliling tu saja tahu. Tapi jangan lupa, apa saja kita buat di tengah-tengah tu, kita kena bertanggungjawab kepada Rasulullah SAW. Dan apa saja kita bercakap, kita bertindak dan keadaan kita duduk tengah itu, kita mesti berpandukan kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu maknanya. Jadi ayat ini kalau dilukis dalam bentuk gambar rajah, lebih mudah difaham. Itu lebih kurang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Cukup hebat. Tapi kenapa benda ni tidak dicerita dalam TV ketika kempen wasatiyah dalam slogan Ma'al Hijrah pada tahun 2012. Patut diceritakan, depa ada pelukis banyak, lukis bagi orang faham.
Ni duk pusing, abang kata kena sederhana. Sederhana. Kan sederhana tak sudah buat teruk-teruk ni. Pakai perempuan pakai sederhana sudah. Selok ketat gitu kan. Nampak pungkok tu sederhana. Gitu kan pakai elok-elok tu dia kata ekstrim. Depa bawa pergi tu wasati ni cukup jahat ni. Okey. Kita nak bincang secara ilmiah, kita nak ambil dua perkataan ni. Ummatan wasata. Muka depan itu tentang umat tu apa dia? Muka belakang wasata tu apa dia? Hak tu ya. Kita nak memperkenalkan wasatiyah. Kalau tuan-tuan nak baca dengan detail, ada buku tentang forum wasati. Tajuk tak ingat. Lebih kurang wasati pun. Forum wasati ke apa wasati, ada jual di buku. Kedua buku pernah dibuat seminar tentang wasatiyah. Itu detail. Kita ni nak perkenal saja supaya tuan-tuan minat. Rasanya tak ada lagi ustaz bagi tentang wasati ni. Okey. Pertama kita nak kenal umat, sebab dalam ayat tu Allah sebut ummatan wasata, umat yang pertengahan. Kita nak akan ambil masa pendek saja nak bincang tentang umat. Tuan-tuan baca dalam tu pun faham dah. Saya nak mengambil pandangan seorang ulama dalam tafsirnya, tafsir Al-Barru. Dalam tafsir Al-Barru dia mengatakan bahawa di dalam kamus Arab, saya tak tengok kamus Arab yang sebenar, tetapi saya berdasarkan kepada tafsir tu kata, sangka baik ni. Berdasarkan kamus Arab dia kata perkataan umat ini dia ambil daripada perkataan apa? Ummah, yaumu, yang daripadanya boleh pecah kepada 9 ungkapan Arab yang lain. Perkataan umat ni boleh dipecah kepada 9 ungkapan yang lain. Pertama, imam. Tulis dalam nota imam. Bila sebut umat, maknanya dia imam. Umat hendaklah menampilkan sifat memimpin dan mengarah. Umat Islam mesti bersifat memimpin dan mengarah. Pimpin siapa? Pimpin siapa saja duk keliling kita. Anak-anak kita, adik-beradik kita, abang-abang kita, adik kita, keluarga kita, kita kena jadi pemimpin. Tak habis dekat tu saja, kita kena memimpin bangsa kita, dan kita memimpin juga orang Cina, Hindu, Kristian, Buddha dan sebagainya, supaya ikut kita, bukan kita ikut mereka. Termasuk kita kena memimpin Obama supaya ikut Islam, bukan duk pi ikut Obama. Macam tu. Itu maksudnya. Itu maksud umat. Umat tu bukan setakat ramai. Ahli bahasa ni kata, Imam Raghib Al-Asfahani kata, bukan setakat ramai, salah satunya bermaksud imam. Kita hendak dah lead. Pi mana pun, kita pi Vietnam, orang Vietnam penuh, tapi kalau tengok orang Islam, mereka pakai ikut orang Islam habis. Tengok orang Islam pakai jubah sekali-sekala, dia pun sekali-sekala nak pakai jubah juga. Macam di sekolah-sekolah yang orang Melayu ramai kan, budak Cina perempuan pakai baju Melayu, baju kurung, pakai baju kurung. Macam tu lah kan, dia terikut dengan kita. Itu maksud umat. Salah satu maksud umat iaitu imam. Nampak tak? Kita apa? Menakluk, bukan ditakluk. Itu yang kita perlu bina. Pemimpin kita perlu bina itu. Adakah orang Islam ini mempengaruhi atau dipengaruhi? Menjadi saksi ataupun hanya menyaksikan? Okay, 2. Makmum. Umat merujukkan kepada kepatuhan. Patuh kepada pemimpin. Patuh kepada pemimpin. Pemimpin yang melaksanakan Islam. Saya baru tadi baca dalam kertas kerja tentang wasatiyah. Dia mengulas tentang ayat berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin, ayat 59. Surah An-Nisa. Seorang ulama, saya lupa nama. Tadi saya hafal, ni lupa nama, dia kata taat kepada pemimpin maknanya ulil amri minkum. Maknanya dia kata pemimpin di kalangan kamu. Bila dikata di kalangan, maknanya keputusan syura, dengan syarat syura itu tidak dipengaruhi oleh mana-mana orang. Dia kata begitu. Okey. Kedua. Ketiganya perkataan umat tu daripada ada akad kata dia, pecahannya adalah ungkapan Arab bernama ummi. Maksudnya apa dia? Melayan. Kita panggil mak kita kan, ummi. Melayan dan melindung. Sifat kita sebagai umat Islam, kita hendaklah jaga rakyat. Kalau kita pemimpin, kita jaga rakyat, kita bagi perlindungan kepada rakyat. Contohnya lah ni banjir di Kelantan, sifat umat. Yang ketiga adalah maknanya kita kena ambil berat.
Kita kena ada kerja sosial. Kita kurang tuan-tuan kerja sosial di Malaysia, orang Islam tak terlibat kurang. Saya membaca sebuah buku oleh Dr. Mazli Malik, tak habis dia baca. Dia cerita, dia kata kita umat Islam, kita ada NGO, tetapi NGO kita terlalu bersifat defensif. Bila orang serang Palestin kan, kena bom mati ratus-ratus orang, baru NGO ni timbul ya, buat demonstrasi kutip duit. Defensif kan. Tapi masa keadaan biasa, semua NGO ni mampus belakang, tak hidup. Sebab tak ada apa? Tak ada salah satu sifat umat, iaitu tak ada. Kita timbul bila ada cabaran, orang cabar, orang hina Islam, bangkit dan perkasa, bangkit semua bangkit. Dan keadaan biasa tak buat kerja. Dia bandingkan dengan orang Kristian. Orang Kristian ni every time, night and day, 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun, sepanjang masa berjalan, tanpa ada cabaran, tanpa memikirkan cabaran, halangan, hadangan, bantahan, hinaan. Kita ada orang hina saja baru bangkit NGO. Perasan tak? Dan mengikut Dr. Mazli Malik, dia ada satu ya NGO di dunia ni, satu ya yang berjalan sepanjang masa. Hal lain tak ada, betul. Parti politik kita bersama dekat pilihan raya. Bila banjir berlaku besar di Kelantan, baru ada gerakan kerja sosial. Bila tak ada banjir, kerja sosial pergi mana? Tak ada. Di negara barat kita ada ijazah kerja sosial. Tu dia punya, mereka ambil tahu tentang kerja sosial ni. Kita tak ada. Okey, keempatnya, ummi. Maknanya tidak terpengaruh oleh pemikiran, filsafat dan ideologi manusia, tidak tergoda oleh pengaruh harta dan jawatan, kerana mereka memikul amanah dan risalah ilahi. Sifat ketiga ummi ni maknanya dia tak terpengaruh dengan ideologi-ideologi lain. Kita banyak terpengaruh. Kita terpengaruh dengan liberalisme, sekularisme dan berbagai isme lagi. Okay? Kita banyak terpengaruh. Jadi sifat umat yang keempat, dia mesti tak boleh terpengaruh, baru dia boleh jadi ummatan wasata. Kelimanya amam, dekat. Dalam bahasa Arab bila sebut mim kita tutup mulut, maknanya sama ada dia besar atau dia dekat. Dia dekat. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan masyarakat. Amam. Dekat. Kita dekat dengan masyarakat. Jadi apa, kita sensitif. Jangan kita pakai sorban masak, kita main masjid, tetapi jadi kat masyarakat kita tak tahu belakang. Apa satu benda kita tak tahu. Tak tahu apa satu. Tak boleh. Dan jangan pula pantang saja ada isu kita turun. Banjir saja kita berenang dalam ayat banjir, tetapi kita tak dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan masyarakat, tak dekat dengan Tuhan, tak jadi. Macam mana nak minta campur tangan Tuhan kalau kita jauh daripada Tuhan? Keenamnya, amma, sentiasa di hadapan. Sentiasa di hadapan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, siapa pakai Honda Accord? Honda Accord pakai tak Accord tu maknanya sentiasa di hadapan dan bawa orang ikut dia. Itu makna Accord. Kita pakai Honda Accord. Bukan saya nak sebut orang putih. Saya nak sebut bahasa apa? Nama kereta tu Honda Accord. Accord tu maknanya kita pi depan, sentiasa di depan dan ada orang ikut kita. Bukan pi depan seorang-seorang, kita tak ada siapa ikut kita, orang tak mengikut tu. Kan? Sebab itu daripada itu perkataan according. Sekurang-kurang tuan-tuan faham kan ni, bahawa Honda Accord tu maknanya sentiasa memimpin dan membawa orang. Memimpin ke hadapan dan bawa sentiasa ke hadapan. Isu apa pun, baiklah isu apa. Isu alam sekitar ke, isu nuklear ke, isu peperangan ke, orang umat Islam dia terkehadapan. Berlaku tak? Tak ada satu pun berlaku sampai yang ke-6. Tak ada. Daripada 9 ciri kita dah lalu 6 tak ada. Teruk kita, teruk. Tentang pergi kuliah hari-hari setengah 40 tahun dah pergi dengar kuliah, tapi 6 hak kita bicarakan ni tak ada dalam umat Islam. Kalau ada pun sikit terkehadapan dalam melakukan amal makruf nahi mungkar. Bila sebut amal makruf dah jawab di masjid, nahi mungkar tangkap orang keluar. Dia tu lah. Macam orang kata apa jadi apa di masjid, siap tuk siap kutip apa najis cicak tik cicak. Tuk siap nama dia maknanya kutip tik cicak. Macam mana nak jadi ummatan wasata? Nak jadi ummatan wasata ni, kita kalau tuk siap tu dia kena jadi facility manager. Dia tahu aircon rosak, lepas tu kamera secara langsung live ni kita tahu jadi apa-apa, kita tahu, bukan tahu apa baik, tahulah nak cari siapa baik.
kan? Mikrofon tak bunyi, ada masalah sikit-sikit. Semua tu Tok Siak kan terti. Tok Siak tu maknanya facility manager, pengerusi masjid ni, CEO kan. Ni pengerusi nampak gerun lebih, tetapi kerja tak ada apa, tak jadi CEO. Okey lah. Kemudian yang ketujuh, umami, berciri global dan internasional. Berciri global, kita buat apa pun bersifat global. Jangan duk pikat kampung kita saja, jangan duk pikat negeri kita, negara kita mesti global. Kita nak buat apa pun biar the world recognize us, dunia kenal kita, dunia tahu kita siapa. Tu baru bersifat global. Orang Kristian, bangsa-bangsa lain, umat-umat yang lain, mereka bersifat global kebanyakan. Mereka buat apa-apa, mereka fikir antarabangsanya jadi macam mana. Kita nak buat apa pun dari segi antarabangsa macam mana. Kita nak fikir dari segi apa, kampung aku nak jadi macam mana kalau macam ni, negeri aku nak jadi macam mana. Habis kuat, nak jadi apa kat Malaysia ni, tak ke mana. Bukan ummatan wasata, sebab tak bersifat internasional. Sedangkan salah satu yang Nabi diutuskan apa dah? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maknanya apa dia? Bukan setakat global. Rahmatan lil alamin ni, kalau andai kata ada makhluk asing atas planet lain, maka itu tanggungjawab umat Islam juga untuk memimpin mereka. Nabi ini rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Alam ni apa dia? Bukan setakat bumi, segalanya. Kan? Kalau andai kata ada makhluk asing, maknanya rahmatan lil alamin. Ulama kita termasuk makhluk asing itu. Sebab tu sebagian ulama kata makhluk asing tak ada. Sebab bila ulama sebelum ni berbicara tentang rahmatan lil alamin, dia tak pernah sebut tentang makhluk asing. Tu contoh. Saya biasa dengar satu ceramah tentang benarkah adanya makhluk asing. Hujahnya mudah, rahmatan lil alamin. Okey. Yang ke-8, miammu, penunjuk jalan terhadap seluruh manusia. Kita membimbing manusia, kena buat ni, kena buat ni. Lah siapa penunjuk jalan kepada kita manusia? Obama habaq kata, hang tangkap ni. So ada lah orang kena tangkap. Perdana Menteri pergi jumpa Obama, 2 minggu depan berlambak kena tangkap. Jadi pakai ciri amamu, miammu ini tidak ada, tak ada dalam umat Islam. Dan akhir sekali ialah Umaymah, seperti pemukul palu, memberi keputusan yang tegas dan adil. Kita membuat keputusan yang tegas tentang Islam, dan dalam kita membuat keputusan adalah buat keputusan secara adil. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, demikianlah perkataan ummah dalam ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Kalaulah umat Islam seluruhnya tak boleh buat 99, kita seorang-seorang kita kena buat 99. Kita tak jadi Perdana Menteri macam Najib, tapi tanggungjawab kita kena jadi Perdana Menteri walaupun orang tak lentik kita. Sebab dah mereka tak buat 99 ni, kita kena laksana 9. Sebab Nabi Ibrahim AS, Allah kata Nabi Ibrahim AS ni walaupun seorang, tetapi dia tetap umat. Tetap umat. Innaka na Ibrahim ummatan. Apa nama pada diri Ibrahim itu adalah umat. Nabi Ibrahim seorang, dia apa? Umat. Nak menunjukkan umat ni bukan ramai. Umat ni menunjukkan bahawa ciri-ciri umat itu ada pada dia. Dan dalam kuliah ini kita bagi 9, barangkali ada lebih. Ada 9 mengikut ulama ini berdasarkan bahasa Arab. Ada 9 sifat umat. Jadi kalaulah umat keseluruhan tak boleh, tak ada. Kalau kita ada, maka kita menjadi tanggungjawab kita untuk membawa 9 mesej ini. Sanggup tak? Kita kena sanggup untuk membawa mesej ini. Mesej ini kalau kita tak bawa, jadi apa? Kita kena bertanggungjawab di akhirat kelak. Allah akan tanya Rasulullah SAW, dia ni macam mana? Dia buat kerja ikut kamu tak? Ikut sunnah kamu tak? Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Rasulullah SAW akan menjadi saksi kata kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Lah kita masuk ke muka surat kedua. Kita nak tengok apa yang dikatakan wasata. Jadi betulkan sebutan wasata. Wasata bukan wasata, tak betul. Dia wasata ni tak silap ni. Bila nak kata wasatiyah, waktu tu gaduh nak sebut wasatiyah kan. Wasata dia sin, wasatiyah, wasati kan. Lebih kurang tu. Huruf apa akak dia adalah waw, sin dengan ta. Kalau nak tengok kamu harap, tengok 3 angka. Bahasa Arab ni banyaknya
berakar kepada 3 huruf. 3 huruf. Jarang ada 4. Jarang, tak sampai 10% ada 4. Dia ada 3. Dia ada coin word. Dia ada pusin tu. Bahasa Arab ni kalau kita rajin, pandai, kita lebih mudah sebab dia coin. Semua perkataan coin. Coin faham tak? Pusin kat atas tu kan. Macam kita baling kat sini. Baling kat sini pusin kat atas tu. Ada pusin kat tu kan. Kalau macam bahasa Melayu, tiap-tiap patah perkataan berbeza antara satu sama lain. Tiap-tiap patah berbeza antara satu sama lain. Bahasa Arab tak. Dia ada berkait antara satu sama lain. Itu kehebatan bahasa Arab. Jadi kita tengok tentang wasata. Hak ni dapat disebut. Wasata, wasati, wasatiyah. Tentang apa? Okey. Kita ambil beberapa pandangan ulama. Saya ambil 4 pandangan ulama. Kita sebut pandangan ulama ni maknanya kita sayang ulama. Jangan nak tuduh kata kita tak suka ulama lah. Kan? Kalau tak suka ulama, siapa kita sebut ulama? Yang hampa suka tu, hari ni hampa sebut ulama apa orang nak kata? Tak ada lagi, sembang terus. Ni kita sebut 5 orang ulama. Ulama ni bukan keberes. Kan? Okey. Kita ambil pertama sekali Al-Maududi, tetap akan tafsirkan apa Al-Maududi kata. Imam Abdul Ala Al-Maududi dia kata wasata maknanya golden mean. Saya tak tahu maksud apa, dia tak cerita. Dalam tafsir dalam bahasa Inggeris, tafsirnya dalam original bahasa Inggeris, tapi ada juga dalam bahasa Arab. Golden mean. Penengah, mean ni penengah kan. Mean penengah. Kalau huruf ada 2, 4, 6. 2, 4, 6, 9. Mean dia adalah 4.5. Lebih kurang tu lah kalau tuan belajar matematik kan, mean penengah. Jadi dia kata penengah yang penengah keemasan. Penengah keemasan. Saya nak senang ya nak tafsirkan kata-kata dia golden mean. Dia tak cerita, tetapi saya faham macam ni. Golden mean ni kalau kita main bola, pengadil yang paling hebat, golden mean. Pengadil paling hebat. Pengadil kan duduk tengah, nak cuk whistle mula-mula pertandingan, dia duduk tengah padang bola. Dia cuk perit whistle. Sepanjang tanggungjawab dia 90 minit tu, dia jaga permainan dengan baik. Itulah pengadil terbaik. Dan golden mean wasata ni macam pengadil yang baik, duduk tengah. Dia tahu tiap-tiap seorang pemain tu, 22 pemain, 22 pemain, dia tahu tiap-tiap seorang. Dia tahu muhung dia ni buat cedera ke, dia ni suka cari peluang untuk dapat penalti ke, dia tahu habis. Dan dia bagi keputusan secara adil. Dia macam pengadil. Tu maksud, sebab tu Maududi kata golden mean dalam tafsirnya. Wasata makna golden mean, penengah, orang duduk tengah yang hebat. Jadi orang Islam kena jadi orang hak duduk tengah-tengah yang hebat. Bukan tepi, tapi jangan jadi pinggiran. Dan faham? Ini kuliah tinggi sikit. Saya masa tingkatan 6, saya duduk belakang hujung. Cikgu saya kata peserta hujung alam, peserta penjuru alam. Penjuru alam, Cikgu Perli pasal apa? Duduk hujung kan. Peserta penjuru alam. Tak mau. Kita kena duduk di tengah. Tengah bukan mesti duduk dalam kelas duduk tengah. Kita berada dalam kapasiti tengah macam pengadil. Orang tumpu pada kita. Okay. Kita ambil pandangan ulama, beberapa orang ulama. Kita ambil nombor 1, Quraisy Shihab. Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraisy Shihab, dia tulis huruf kecil sebab nak bezakan saja, tanpa menghina sesiapa. Quraisy Shihab seorang ulama Indonesia. Ulama itu nama sopan Arab tapi Indonesia. Dia ni mendapat PhD dalam bidang ilmu tafsir. PhD dia adalah PhD terbaik. Orang panggil apa? Summa Claude. Maknanya dia mendapat anugerah dekan. Lebih pada anugerah dekan dalam PhD, bukan ijazah. PhD dalam bidang tafsir. Quraisy Shihab dipengaruhi oleh seorang ulama yang terkenal daripada Algeria, daripada Tunisia. Lupa pula nama ni lupa nama dia. Ibnu Ashur, ulama yang paling kontroversial mengenai aurat, Ibnu Ashur. Tapi di luar aurat okey. Jadi oleh kerana Quraisy Shihab ni, dia adalah orang yang bertanggungjawab mengkaji ilmu tafsir dan kajian PhD yang berdasarkan Nabi Ibnu Ashur, maka dia pun gelong sampai Ibnu Ashur juga. Kalau tuan-tuan baca kitab tafsir dia ni sangat baik, kecuali dalam bab aurat. Surah apa? At-Taubah kan? Bab tudung dia kata tudung tak wajib tetapi terbaik. Saja saya lagi, tapi setengah orang dengar-dengar gitu dia kata ustaz tak boleh mengaji, tak boleh baca kitab dia, tak boleh. Hak tak elok kita bang. Hak elok kita ambil. Hak jenis duk fanatik ni payah. Zamaksyari
Habaq ni kitab tafsir mana tak tujuk, tak rujuk Zamakhsyari. Zamakhsyari ni Mu'tazilah. Zamakhsyari bisa dengar? Kalau tak bisa dengar, salah. Bukan wasati, bukan ummatan wasata. Zamakhsyari ini semua ulama rujuk, termasuk Yusuf Qaradawi. Saya baca kitab Yusuf Qaradawi tadi. Dia kata dalam banyak perkara berkaitan dengan Tuhan tidak bertempat, kan? Tas sepanjang cerita bab tu malam ni apa, kan? Antara yang Yusuf Qaradawi kata pentafsir terbaik tentang Islam tak bertempat ini, tentang isu itu adalah Zamakhsyari. Dan Yusuf Qaradawi kata dalam kitabnya, dia kata Zamakhsyari ini betul walaupun dia seorang Mu'tazilah. Jadi kita banyak kena bersifat terbuka. Ada kadang-kadang dalam tafsir yang semua ulama rujuk tentang bahasa kitab tafsir Al-Mizan. Al-Mizan Syiah. Tetapi bahasa bukan ada masalah, bukan nak buat kita benci sahabat, bahasa yang kita rujuk bahasa ya. Kitab terbaik adalah tafsir Al-Mizan. Saya saja nak bagi tuan-tuan apa nama terbuka, berfikiran terbuka, bukan nak bagi liberal, nak bagi terbuka, kan? Sebab ulama apa kalau ikut tuan-tuan Zamakhsyari tuan-tuan tolak lah. Tetapi semua ulama pakai Zamakhsyari ni. Kita pun akan pakai sikit. Okey. Jadi Quraisy Shihab dia kata pertamanya yang dikatakan wasata dalam ummatan wasata ialah tidak memihak, tidak kiri, tidak kanan, adil. Tidak kiri, tidak kanan, adil. Dia kata macam ni. Wasata ni maknanya kita duduk tengah. Kita duduk tengah. Kita tak berat belah kiri, kita tak berat belah kanan. Kita tak berat belah depan, kita tak berat belah belakang. Kita bersifat adil. Pertama, sifat pertama, kita duduk tengah. Bayangkan duduk tengah, kita tak berat belah kiri, kita tak berat belah kanan. Ataupun saya tak duduk tengah, saya duduk depan. Tetapi bila saya bagi kuliah, antara ustaz yang paling banyak tengok kiri dan kanan adalah saya. Ada sebuah surau masjid tu komplain, depan kata payah nak ambil gambar. Ustaz beralih belah kiri, ustaz belah kanan. Sahabat kata sebab itu unsur wasata. Tak kiri, tak kanan, tak depan, tak belakang, adil. Hujah dia? Hujahnya ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nabi ditanya tentang ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu apa? Nabi kata qala adalah adil. Tak ke kiri, tak ke kanan, tak ke depan, tak ke belakang, kita bersifat adil. Itu wasata. Kita tengok berhubung dengan orang Cina, kita tak ada semak ni Cina. Potong kata kita. Celaka Cina ni. Kita tengok-tengok Melayu. Jadi sifat tak adil kita tu ada. Mendalam. Ini orang mana ni? Tengok cakap nerahin orang Kedah, tengok-tengok tak, bukan. Jadi sifat tak adil itu ada pada kita. Hadis ini hadis hasan sahih. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Nabi ditanya tentang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam ayat kita ni. Nabi ditanya apa maksudnya? Nabi kata itu sebagai adil. Wasata bermaksudnya sebagai adil. Itu hujah dah. Jadi itu adil, duduk tengah adil. Keduanya, duduk tengah supaya dapat dilihat. Bila kita duduk ujung, orang tak nampak kita. Bila kita duduk belakang, orang tak nampak kita. Duduk kiri sangat, orang tak nampak kita. Duduk kanan, orang tak nampak kita. Nak biar orang nampak, duduk tengah. Kalau zaman dulu orang kata naik atas pentas, semua orang nampak. Duduk tengah supaya semua orang nampak kita. Quraisy Shihab kata. Tadi duduk tengah supaya kita tak berat sebelah. Kedua, kita duduk tengah supaya semua orang nampak kita. Hak tadi kita duduk tengah supaya kita tak berat sebelah. Projek tak bagi kroni saja. Wasatiyah menatang apa kalau berat sebelah. Kan? Keduanya duduk tengah supaya semua orang lihat kita. Apa maksud? Duduk tengah, orang semua dapat nampak kita. Orang kiri nampak, orang kanan nampak, orang depan nampak, orang belakang nampak. Kita duduk tengah. Jadi landmark, duduk tengah-tengah, semua orang nampak kita. Maknanya Quraisy Shihab kata, kita umat Islam, kita menjadi suatu umat yang diteladani. Orang tengok umat Islam, orang akan ikut. Orang tengok umat Islam, orang akan ikut. Oh, umat Islam bagus, kan? Umat Islam ni kira akhlak tinggi, disiplin tinggi, solat malam kuat, patuh kepada pemimpin dan sebagainya. Diteladani.
Saya dah cerita, tetapi saya nak cerita kembali hujah berkaitan dengan nombor 2 ni. Di dalam suatu ceramah tafsir, saya tak tengok kitab ni sendiri, sebuah tafsir tentang surah As-Saff, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah menceritakan bahawa dia telah membaca sebuah kitab. Dalam kitab tu kata hebatnya para sahabat waktu tu, sehingga kan suatu hari bila berperang dengan Parsi nak kalah lah. Bila Parsi nak kalah, tentera Parsi hantar wakil ke negeri Cina, minta bantuan Cina. Cina sebelum bagi bantuan, Raja Cina tanya, hang cerita kat sikit, orang hang nak perang dengan hang lah. Kalau aku nak pergi remote ke apa-apa, aku nak kena tahu kat sebenarnya kan. Kemas terus lah. Mereka pun Parsi jahat-jahat pun tak bohong, tak kecoh. Dia kata orang-orang ni yang mulia raja, dia kata orang-orang Islam ni malam-malam mereka kuat beribadat, siang-siang mereka berlatih, mereka patuh pada pemimpin, mereka berlatih berperang dengan hebat, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka berakhlak dengan akhlak mulia. Dia cerita habis. Lalu Raja Cina ni kata, kalau lagu tu lah, dia kata, andai kata kepala tenteraku berada di Cina dan ekornya berada di Parsi, saya tak pasti sama ada kepala di Cina ataupun ekor di Parsi, ataupun kepala di Parsi ekor di Cina, sama lah kan. Bukan setakat tentera aku akan kalah, tetapi aku bimbang takhta aku juga akan runtuh. Hebatnya. Sebab apa? Teladan yang baik. Sehingga kan Raja Cina dengar cerita itu, the best example, iaitu sebagai contoh terbaik. Hebat kan? Contoh terbaik. Jadi kita kena jadi lagu itu supaya kita duduk tengah, kita orang nampak kita. Orang nampak kita tu maksud apa? Orang teladan kita. Ini dah, orang tak ada siapa nak ikut kita. Semua orang biasanya kita ikut. Dia duduk tengok orang petani main buka tom yam. Dia duduk sembang kawan apa? Kita kena kawan dengan semua orang. Saya duduk tengok gaya saya, serupa macam nak kata, sebab tu hampa lawan dengan Siam kalah. Siam tak ikut hampa sikit pun, tapi hampa ikut Siam habis. Mereka tengok cerita Siam. Kita ada kat lah tengok cerita Melayu, Indonesia, sekali-sekala cerita orang putih. Mereka semua cerita Siam. Kita tengok handset nak ambil tengok, semua cerita Siam. Tu nak lawan dengan Siam je lah. Jadi maknanya sifat suka ikut orang tak ikut kita. Tak boleh. Salah satu prinsip wasata adalah kita dilihat. Semua orang boleh lihat kita, maknanya Quraisyah kata kita diteladani. Bukan kita ikut mandang ke timur, kita ikut Jepun, tetapi Jepun ikut kita. Itu benchmark kita. Gagak boleh. Jepun apa? Orang Cina dengan Hindu tak berasa nak ikut kita. Dia kata jahat lebih dari aku. Jadi tak ada. Yang mana? Itu maksud wasata. Okey? Tak tinggi rumah berat sikit fikirannya. Ketiganya, dapat melihat. Tak boleh nombor 2, nombor 3 lagi, bye-bye. Tak dapat. Bila kita duduk tengah, kita boleh tengok keliling. Tadi kita duduk tengah, orang boleh tengok kita. Lah ni kita duduk tengah supaya kita boleh tengok orang. Kita tengok orang, kita monitor orang, kontrol orang, pengaruh orang. Semua orang terikut kita. Selalunya tak akan jadi yang kedua ini tanpa jadi yang ketiga, tak akan jadi yang ketiga ni tanpa jadi kedua. Kita duduk tengah tadi supaya orang lihat kita, lah supaya kita boleh lihat orang. Tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh. Kita kerja di pejabat kerajaan, contoh. Saya biasa kerja kerajaan, tak erti bagi contoh lain. Kalau hak nombor 2 ni apa dia? Kita buat kerja bagus, semua bagus. Orang nampak kita rajin, orang ikut kita. Boleh tak jadi bos? Tak boleh. Jadi kulikong boleh. Hak nombor 2 kan? Nak jadi orang hebat, kita kena ada nombor 3. Orang nampak kita kerja bagus semua, tapi kita juga boleh nampak siapa buat kerja tak bagus. Kita duduk tengah, kita jadi pemimpin, kita tengok siapa yang koman, siapa yang mangkuk hayun, siapa yang rajin, siapa. Semua kita tahu. Orang tahu kita tahu orang. Baru wasata. Tak faham lagi. Senang sangat. Itu satu pandangan Quraisyah. Okey. Jadi apa ukuran kita supaya berlaku adil? Satu. Apa ukuran kita supaya diikuti, teladani? Apa ukuran supaya kita boleh nampak, bimbing orang? Kita duduk tengah, kita nampak orang baik. Apa ukuran kita nak guna? Ukurannya Allah sebut
wa yakunar rasulu alaikum syahida. Ikut apa yang diajar oleh Rasul. Benchmark dah, tanda aras, garis panduan nak adil, garis panduan nak diteladani, garis panduan untuk kita boleh pengaruh orang, kontrol orang. Garis panduannya adalah wa yakunar rasulu alaikum syahida. Boleh? Sudah terang lagi di suluh, boleh kok no. Kan? Jadi itu maknanya tu baru seorang awak, baru seorang. Hak tu yang detail pun. Masa tak ada kita lejak tak apa noh. Apa SMS panjang bagi 10. Kita tak kata boleh walaupun kita sependek kan. Kita apa nah. Make it clear, bagi nampak, tuan-tuan balik cerita kepada orang kampung. Semangat lagi kan. Orang kita, orang Islam ya, ilmu macam ni kita tak ada. Buat akidah ni 5 hari dia dengar orang macam kita kan. Tapi nak amal tak ada amalan. Tak ada apa Lepas amal banjir sikit ya maut awak ya Allah ya Tuhan aku. Buat di Kelantan banjir turun Kelantan saja, apa Kedah tak kena. Pergi mengaji akidah tak sanggup kan. Akidah ni satu benda yang saya tak pandai, tapi bila Pak Isa boleh buat bagus. Saya tak reti apa kan, reti apa tapi bab Pak Isa sebab kitab-kitab akidah ni banyak musim liu. Jadi kita jadi susah. Saya benar belik ni dan dah boleh kan. Tak apalah. Tu baru Quraisy Shihab. Kita ambil seorang lagi ulama. Namanya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari dia kata umat Islam menjadi penilai. Sama saja dengan Quraisy Shihab. Dia ambil hak mana? Dia ambil hak nombor 3 Quraisy Shihab tadi ni. Tidak pun Quraisy Shihab ambil hak dia. Quraisy Shihab ambil hak dia. Quraisy Shihab ni hidup ni nombor 60 lebih. Tuan-tuan boleh dengar video dia, tengok video dia dalam internet, tuan-tuan tulis dalam YouTube Quraisy Shihab Tafsir Al-Misbah. Kebanyakan ayat Quran ada. Rancangan tu sangat menarik. Kita tak ada di Malaysia, di Indonesia ada. Sangat menarik, dia pandai ulas. Kan? Okey. Jadi saya rasa Quraisy Shihab ambil daripada Zamakhsyari. Kan Quraisy Shihab bagi 3, Zamakhsyari cerita 3 ni saja dalam kitab dia. Zamakhsyari kata ambil yang ketiga. Kita duduk tengok supaya kita nampak orang. Jadi umat Islam menjadi penilai, valuer. Umat Islam jadi apa? Umat Islam ni jadi orang happy puspakom kau, umat Islam jadi puspakom. Umat Islam jadi puspakom bukan jadi orang happy puspakom. Agak boleh tak? Umat Islam jadi apa lah? Banyaknya happy puspakom, tidak pun puspakom tak pi. Jadi puspakom lagilah tak. Nampak tak? Dia nilai orang ataupun dia jadi syirin. Maksudnya begitu. Umat Islam menjadi penilai, Zamakhsyari kata. Menjadi saksi. Dia kata penilai di sini, tafsiran dia, menjadi saksi atas umat lain. Nanti Allah akan tanya kita ni. Allah akan tanya umat-umat sebelum ni, hangpa buat macam ni. Siapa jadi saksi hangpa? Kita ni jadi saksi dia apa? Umat Nabi Nuh nanti satu hari ni Allah tanya kepada umat Nabi Nuh ni hangpa macam mana pasal apa tak ikut perintah Allah? Dia akan kata kami tidak diutuskan Nabi kepada kami. Dia akan kata jelah. Maka Allah kata tanya balik Nabi Nuh, betul ya tak? Nabi Nuh kata depa kena ikut lah. Kan? Ikut orang mana? Nabi Nuh kata ikut apa yang menjadi penilai kepada umat Nabi Nuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Islam menjadi penilai kepada umat-umat terdahulu. Hebatnya umat Muhammad ni, kita menjadi valuer kepada umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita yang terbaik, umat yang terbaik, umat yang paling hebat. Tuan-tuan bukan setakat nak nilai, menjadi penilai kepada orang kampung Matang Berangan. Bukan nak jadi valuer, penilai kepada orang Sungai Petani. Bukan penilai kepada orang Kedah. Bukan penilai kepada orang Malaysia, bukan penilai kepada orang sedunia, tetapi penilai kepada umat-umat terdahulu. Kalau komen kepada umat-umat terdahulu, berat masalah. Tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Penilai kepada umat terdahulu, hujah dia. Dalam sebuah hadis saya baca, dia tak hafal ni, telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Al-Amasi dari Abu Saleh, dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya datang, lalu Allah Taala berfirman,
hal ballaghta, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Tanya Nabi Nuh, kamu ajak tak umat kamu? Nuh menjawab, na'am ay rabbi, sudah wahai Rabbku. Aku ajak dah apa kan? Bila Allah tanya, kemudian Allah bertanya kepada umatnya, hal ballaghakum, apakah benar dia telah menyampaikan kepada, tanya umat Nabi Nuh pula, betul kan Nabi Nuh ajak apa? Dia kata, la ma ja'ana min nabi, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Nabi dia kata tak ada siapa ajak kami, tu yang kami jadi jahat nak masuk neraka kan. Bukan, cikgu tak ajak, macam budak-budak tak lepas Wak Isah, bila tak habis Wak Isah, saya faham tak jawab Wak Isah, mak tanya, cikgu tak ajak, bos cikgu kan. Okey. Lalu Allah berfirman, man yashhadu laka, dia berfirman kepada Nuh, man yashhadu laka, siapa yang menjadi saksi atas kamu? Tanya Nabi Nuh, ni macam mana ni umat kamu, wahai Nuh, kata kamu tak ajak apa, kamu kata kamu ajak apa, siapa saksi kamu? Lalu Nabi Nuh AS berkata, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Tu dia tuan-tuan, nak jadi saksi yang mentambangan bentak lepi, nak jadi ni saksi umat Nuh, Nabi Nuh ni, kita jadi saksi. Maknanya kita mesti terbaik. Maksud dalam hadis ni maknanya kita mesti terbaik daripada umat Nabi Nuh. Tu dia. Kalau umat Nabi Nuh hak baik-baik itu boleh membina kapal dengan ilham daripada Allah, kita more than that. Kita jadi saksi kepada umat Nabi Nuh. Nabi kita menjadi saksi kepada kata-kata Nuh alaihi salam. Kita juga menjadi saksi kepada kata-kata Nuh, sebab Nabi Nuh berkata, Nabi Nuh AS berkata, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahawa Nabi Nuh AS telah menyampaikan risalah yang dipikulnya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Tu dia tanggungjawab kita berat tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Itu maksudnya. Maksud pandangan Az-Zamakhsyari, barangkali Az-Zamakhsyari ini merujuk kepada hadis yang saya baca tadi. Siapa nak hadis ni boleh minta saya boleh bagi. Zamakhsyari merujuk pada hadis ni. Dan kita menjadi saksi kepada Zamakhsyari kata, bukan setakat kita jadi saksi kepada umat terdahulu, kita juga menjadi saksi kepada umat terkini semasa. Okey. Kemudian kita ambil pandangan ulama hebat baru mati tahun 99, tak baru 15 tahun. Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Kita tengok pandangan dia banyak tentang wasata. Agak moden sikit pandangan ni. Dia kata wasata maknanya penengah dari segi pandangan hidup, moderat dari segi pandangan hidup. Kita tak sebut moderat sebab moderate ni dalam istilah Inggeris menunjukkan kepada bersederhana, macam bahasa istilah Najib Tun Razak, moderat. Jadi kita tak mau kata moderat, kita kata penengah. Kita tak kata sederhana, kita kata penengah. Selamatnya kata penengah, jangan kata moderat. Walaupun banyak sebahagian pada ulama yang boleh dibeli ini menyebut moderat, tak boleh. Moderat dalam istilah mutih tak boleh. Kita ikut. Kita ikut. Jadi moderate ni kita nak ikut perkembangan semasa. Kalau perkembangan semasa nak lagu tu, kena ikut lagu tu, tanpa bersandar kepada perintah Allah dan Rasul. Tak mau. Penengah dah. Penengah orang tengok kita dan kita tengok orang ni. Orang tengok kita apa tak? Kita tengok orang tak, kita main tengah. Ukok belah dah di tengah. Okey. Jadi Sya'rawi kata, pertamanya penengah dalam pandangan hidup. Penengah dalam pandangan hidup. Dalam dunia ni Sya'rawi kata ada orang yang menilai dunia sebagai maya. Dalam nota dah tulis, menilai dunia sebagai maya. Anggap dunia ni tak ada nilai apa. Dunia ni tak ada nilai, tak ada apa, kita tumpu pada akhirat saja. Dan at another extreme, di hujung yang lain, menilai dunia sebagai segalanya. Dia ligan dunia sungguh. Tadi tak mau dunia, keduanya ligan dunia. So kita nak umat wasati, konsep wasatiyah, unsur wasatiyah,
Yang perlu kita pakai apa dia? Kita mengambil jalan tengah, penengah. Bukan sederhana, penengah. Maknanya kita menilai dunia, kita ambil dunia, kita tidak menolak dunia, dan kita juga ambil akhirat. Seorang ulama, saya tak ingat nama dia menyatakan bahawa kita kena pegang dunia sentiasa di tangan. Dunia di tangan. The world in our hands. Dunia di tangan. Dunia ni hak kita. Dunia di tangan. Allah di hati. Ada orang perempuan cerita, dia kata dia habaq kat suami dia. Suami dia ni boya kan. Dia kata tak apalah, nak mengorat macam mana tak apa kata. Asalkan dia tu di hati suami dia. Betul ya, kata-kata tu lagu betul kan. Nak buat apa pun jangan lupa ni sudahlah. Mengorat habis mengorat selesai. Seolah-olah saya nak bagi tuan-tuan faham. Lagi saya sebut orang putih, tuan-tuan tak faham pula kan. The world in your hands, but Allah is in your heart. Dunia ni di tangan, Allah di hati. Kita dunia pun tak ada dalam tangan, Allah pun tak ada di hati. Itu maksudnya kesimpulan daripada pandangan pertama oleh Mutawalli Sya'rawi. Okey, nak faham kata-kata Mutawalli Sya'rawi, kena faham surah Al-Fat ayat 29. Surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah ceritakan tentang golongan-golongan orang-orang Nasrani yang Allah ibaratkan apa dia, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka sujud sampai hitam lagi. Bagus dah? Allah kata bagus. Tapi bukan setakat itu, sujud hitam lagi Allah gambarkan. Salah satu tafsiran, dia ada dua jenis tafsiran. Salah satu tafsiran Allah gambarkan orang Kristian ni, orang Nasrani, orang Nasrani ni tumpu kepada ibadat. Ceritalah lebih tentang ibadat ni, kita tumpu tahu mana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sampai dia sujud sehingga bengkak lagi, sampai hitam lagi. Jadi itu dalam Injil digambarkan begitu. Golongan kedua pula, on another extreme, zalika masaluhum fit Taurat. Dalam Taurat pula ada contoh. Allah berikan contoh dalam Taurat, apa dia? Wa masaluhum fil Injil, itu dalam ni, kazar'in akhraja syata'ahu fazarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. Maknanya seperti tumbuh-tumbuhan yang sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunai, lalu anak dan tunai itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegak berdiri di atas batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang yang menanamnya. Seperti tunai-tunai pada pokok-pokok yang ditanam, yang keluar anak dan tunai, lalu anak dan tunai itu subur, maka tumbuh pokok biak. Dia nak cerita apa tentang umat Yahudi? Dia apa dia? Umat Yahudi ni kira dunia. Diibaratkan dengan sepohon tumbuh, dia duk fikir pokok ni sekali nak jadi pokok berapa batang pokok. Tiap-tiap batang pokok ni nak keluar apa tunai. Tunai ni pula nak tumbuh berapa ranting. Dia duk fikir begitu. Dia fikir dari segi fizikal dunia. Itu golongan Yahudi. Sedangkan golongan Nasrani pula Allah kata mereka ini beribadah sehingga kan lebam dari hitam dari Allah kata. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi umat Islam dia bukan begitu. Dia bukan begitu. Dia dengan ibadah dia dengan amalan, dengan aktiviti sosial dan dia segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ayat 143 dia ada kena mengenal dengan ayat 128. Balik tengok 128. Dalam ayat 128 Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim, saya ada tulis dalam Facebook. Doa Nabi Ibrahim bila dia berdoa untuk 3 orang.
Nabi Ibrahim bila dia berdoa untuk 3 orang. Sebab tu kita dalam sembahyang kita sebut Nabi Ibrahim. Pertama dia berdoa untuk diri dia. Kedua dia berdoa untuk anak dia. Ketiga dia berdoa untuk generasi umat Islam yang akan datang termasuk umat Muhammad. Dia 3 serampang 3 mata doa dia untuk diri dia, untuk umat dia, untuk anak dia, dan untuk umat dia. Bukan umat dia, umat yang akan datang termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Ibrahim minta, ini boleh menjadi pedoman kepada kita balik habaq kepada orang-orang hak tak mau terima Islam seluruhnya. Pertama, doa supaya kita dijaga ibadat kita. Kita jaga ibadat kita. Minta Tuhan supaya pelihara kita supaya kita rajin beribadat. Kedua, kita rajin bertaubat. Dan ketiga, kita rajin mengundang rahmat Allah. Tak ada nak cerita bab tu. Nanti kita bila-bila kita cerita. Ibadat, taubat, rahmat Allah. Ibadat tak apa ada masalah yang kita orang Melayu. Tetapi taubat jangan orang taubat. Sedangkan taubat itu adalah kunci kepada kejayaan. Kita bincang surah Al-Fat baru ni. Dan ketiganya rahmat Allah kita tak undang. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membawa kepada amalan, apa yang membawa kepada syurga? Nabi kata bukan ibadat kamu, bukan amalan kamu, tetapi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, Nabi bahasa cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, hebatnya Abu Bakar ini tuan-tuan semua. Nabi kata kepada sahabat semua, bukan kerana ibadat malamnya, bukan kerana solatnya, bukan kerana puasanya, bukan kerana hajinya, tetapi kerana perhatiannya kepada rakyatnya, kepada orang-orang di bawahnya, nasib umatnya, nasib negaranya, nasib negerinya, nasib masyarakatnya, nasib orang Islam seluruhnya. Itu hebatnya Abu Bakar. Kamu mungkin lebih daripada dia dari segi ibadat, tetapi kamu kurang dari segi keprihatinan dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Poin kedua, kita habis. Penengah dari segi akidah. Ini senang faham. Penengah wasata makna penengah dari segi akidah. Penengah akidah. Maknanya Islam di celah-celah antara etis tolak Tuhan langsung. Langsung tolak Tuhan dengan politis. Politis maknanya banyak Tuhan. Antara tolak Tuhan dengan banyak Tuhan. Islam apa dia? Tuhan yang Maha Esa. Mengesahkan Tuhan. Jadi peninggi wasata adalah mengesahkan Tuhan. Apa-apa perintah daripada Tuhan. Apa-apa perintah kita laksanakan sebab itu hak Allah. Allah itu sendiri adalah Al-Haq. Semua kebenaran itu daripada Allah. Allah itu satu-satunya saja Tuhan. Jadi Islam adalah penengah dari segi akidah, bukan etis yang tolak Islam, dan bukan juga politis yang banyak Tuhan. Banyak Tuhan ni dia macam-macam. Setengah orang kata Hindu, faham? Banyak Tuhan, dewa ni. Jangan nak kata kat Hindu, kita Melayu banyak Tuhan kan? Bila kita nak main masjid, ni Tuhan ni. Bila kita nak buat hukum-hukum, Tuhan lain pula. Bila kita nak bentang bajet parlimen, Tuhan ketiga pula. Bila kita nak berseronok, pergi mingguah mana-mana, Tuhan keempat pula. Tuhan lagi banyak daripada duk sembah tokong. Sembah tokong zaman Nabi, Tuhan dia Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya. Kita lagi banyak. Satu aktiviti, satu Tuhan. Satu Tuhan. Jadi kita sabar depa ya. Okey. Ketiga ni, penengah dari segi ekonomi. Penengah dari segi ekonomi. Jadi Syarawi, bukan saya kata ni, Syarawi kata penengah dari segi ekonomi. Dia bagi contoh perintah zakat. Perintah zakat, ada kita kaya. Allah bagi tak kita kaya, Islam bagi tak kita kaya, boleh, kita boleh kaya. Tetapi jangan lupa kepada orang miskin, lalu kita keluarkan zakat. Jadi maknanya itu maksud wasata. Wasata atau penengah tu maknanya tidak tolak kaya. Kita boleh jadi kaya. Kaya lah macam mana apa? Saya biasa cerita Abdul Rahman bin Auf ni kaya dia macam mana? Kalau rombongan dia balik daripada Syam, Aisyah meriwayatkan bahawa suatu hari Madinah kelam, gelap, jadi malam. Pasal apa jadi malam? Sinar matahari ditutup oleh habuk. Habuk penuh sampai jadi gelap. Pasal apa? Habuk main daripada mana? Bukan letusan gunung Merapi. Daripada mana? Daripada pasiak-pasiak, daripada kaki unta. Unta lari berjalan, pasiak naik sampai gelap. Maknanya unta banyak. Rombongan Abdurrahman bin Auf ramai. Banyak unta. Tu baru unta. Barang atas unta banyak mana? Kaya sampai 100 Abdurrahman bin Auf. Untuk orang yang dijanjikan syurga.
Banyak sementara tu. Boleh tak kita kaya? Boleh. Kalau tak kaya, payah. Ustaz pun kalau tak kaya, nak pering kalau tak boleh kan. Kena kaya. Kena kaya. Kena kaya. Tetapi prinsip wasatanya apa dia? Jangan abaikan orang miskin. Maka dalam zakat kita diwajibkan berzakat. Itu menunjukkan kewajipan berzakat adalah unsur wasatiyah. Kalau komunis tak mau, hang kaya, hang jangan kaya. Jangan kaya. Dia tak boleh ada orang kaya kecuali aku ya. Boleh hamba jangan kaya. Tak boleh kaya. Nak kaya hamba kena dapat pingat emas sekali Olimpik. Di dulu negara macam Rusia dia buat syarat itu. Nak kaya mesti memberi jasa yang besar. Baru dia boleh. Kalau tidak, lebihan kekayaan akan menjadi milik negara. Konon depa membela orang miskin. Kita ada. Hang kaya-kaya lah, tapi jangan lupa orang miskin. Keduanya, Syarawi bagi contoh tentang pelaburan. Kita ada duit banyak dah kata. Kedekut baik. Bila kita kedekut duit kita bayar zakat 2,5% daripada duit kita. Kita tak guna zakat sampai umur 40. Daripada umur 20 sampai umur 60. Last sekali duit kita tinggal apa, kosong. Kali tengok dengan 2,5 kali 40 jadi 100%. Syarawi kata duit kita tak ada langsung. Bukan lagu tu. Kita bagi zakat 2,5%. Lebihannya kita meniaga, kita bisnes, kita melabur, kita buat apa-apa yang mendatangkan hasil. Lalu daripada hasil baru kita bagi zakat pula. Hasil baru kita bagi zakat. Bukan duk saja dapat, lepas tu duk bayar zakat last kali 40 tahun dia kata habis duit gitu. Islam tak suruh sampai lagu tu. Tu. Dengar betul-betul itu cara penghujahannya. Disebut juga oleh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya. Dan ketiga, solat Jumaat. Menega apabila mai waktu solat Jumaat tinggalkan perniagaan. Itu mai semayang, lepas tu pi pula berniaga. Itu wasatiyah. Unsur wasatiyah. Perseimbangan antara ibadah kita dengan perniagaan kita sebagai salah satu contoh antara dunia dengan akhirat. Kita berniaga duk elok dah. Lepas tu kita mai semayang. Itu berniaga balik. Bukan kita berniaga sampai tak semayang ataupun semayang sampai tak berniaga. Itu maksudnya wasatiyah. Itu pandangan oleh Syarawi. Dan akhir sekali dia kata penengah dari segi intelek. Kita penengah dari segi intelek, apa maksudnya? Dia bagi contoh antara dua golongan, Yunani dan Hindu. Yunani dalam agama Yahudi, orang Yunani tahu Greek, Yunani tahu Greek. Saya biasa mengambil subjek falsafah Yunani kepada bekas mantan mufti wilayah Sekretariat. Haklah sebelum tu. Dia ajak saya falsafah Yunani. Bagus, belajar falsafah Yunani. Antara pengaruh kuat falsafah Yunani ke atas ilmu akidah kita. Ilmu akidah kita banyak terpengaruh dengan falsafah Yunani. Jangan marah saya, itu kajian boleh jadi tak betul kan. Bahasa-bahasa lagi betul Contohnya bila kita belajar akidah kita rasa susah. Dia kata nak kenal Tuhan ni mengaji 44 hari 44 malam baru kenal. Itu pengaruh Yunani. Yunani ni dia suka cakap benda kecil bagi jadi payah. Benda mudah bagi jadi payah. Saya petik satu temu ramah oleh kawan saya pergi Kelantan baru ni. Pergi Kelantan untuk misi bantuan banjir. Dia jumpa dengan seorang pakcik. Pakcik tu umur 76, pakai t-shirt warna kuning, t-shirt Harimau Melaya. Bola, t-shirt bola kan. Tanya dia apa pandangan ni? Macam mana pakcik rasa tentang banjir? Dia kata masa Kelantan kan saya tak ti. Kan? Dia kata pertamanya dia kata kampung ni bukan kampung saya. Betul? Pasal pakcik duduk ni bukan kampung saya. Dia kata kampung ni hak Tuhan kata. Itu syok. Keduanya dia kata saya ni pun dia kata bukan hak saya. Saya ni pun hak Tuhan. Kan? Harta benda saya pun hak Tuhan. Jadi oleh kerana kampung saya ni hak Tuhan, dia kata, milik Tuhan, ikut sukalah Tuhan nak buat apa-apa, milik dia. Dia nak hantar hujan penyai ke? Dia nak hantar hujan lebat ke? Dia nak hantar hujan sampai jadi banjir ke? Dia nak hantar angin sepoi-sepoi bahasa ke? Dia nak hantar ribut ke? Dia nak hantar puting beliung ke? Hak dia, ikut suka dia nak hantar apa? Saya hanya menerima saja. Tuan-tuan, itu saya sebut di dalam
Facebook saya kata akidah in action, akidah berjalan. Itu akidah yang dalam tindakan. Kita tak ada masalah kita pergi mengaji bab akidah ni, tetapi jangan mengaji saja, tindakan tak ada akidah apa pun. Nah, kita belajar daripada pak cik ni tak pakai jubah pun, pakai baju apa harimau Melaya ya. Tapi kekuatan akidah yang terbukti, akidah yang terbukti. Saya nak cerita. Kita perlu cerita macam ni. Syarawi kata Yunani dia perangai dia terlalu menggunakan fikiran, terlalu banyak menggunakan fikiran. Kerja fikir ni fikir. Jadi mereka menjadi ahli falsafah yang hebat, dan mereka banyak mempengaruhi ulama-ulama Islam sekitar tahun 500 Hijrah. Antara 500 hingga 700 Hijrah banyak dipengaruhi oleh, bukan Yunani waktu tu, Yunani dulu, Tok Nadok dulu. Banyak mempengaruhi. Antaranya Imam Al-Ghazali. Bukan nak kata Imam Al-Ghazali tak betul, maknanya pengaruh tetap ada. Ilmu epistemologi, ilmu tentang ilmu banyak dipengaruhi oleh Yunani. Yunani ni tak bagus dia apa dia? Bagus dia banyak guna otak. Kan? Allah suruh dalam Quran, Allah sebut banyak kali. Kan? Maknanya kita suruh kita fikir, tetapi jangan kita fikir dengan menidakkan Rasulullah, menidakkan kuasa Allah. Jangan ambil hak Allah, jangan ambil hak Rasul. Fikir tetapi ada batas dia. Jangan pula jadi agama Hindu yang tak tahu fikir. Dia tak mau fikir. Dia kata fikir apa? Tak nak boleh fikir. Dunia ini maya. Dunia ni benar tak nampak. Kita tak boleh fikir. Terus ada fikir apa? Buatlah gitu, buatlah macam mana tu, sudah fikir apa? Dunia ni tak ada apa, dia kata maya. Maya maknanya salah satu Tuhan. Satu lagi maya ni benda tak nampak. Jadi benda tak nampak sudah fikir. Tak boleh juga. Jadi Mutawalli Syarawi kata kita berada di pertengahan. Guna fikiran bersebab. Fikiran kita jangan abaikan Allah dan Rasul. Jangan mengambil hak Allah dan Rasul. Dan keduanya, dan kita juga jangan tak mau fikir langsung. Aku tak mau fikir, ataupun satu ungkapan yang selalu orang kata lah, orang agama kata, Tok Guru aku kata, tahu Tok Guru aku kata itu. Dah setengah kata, dia kata dia kata ada seorang ustaz tu dia pergi mengajak, dia kata dia kena jembaran sungai. Tak, dia jembaran sungai dengan apa? Dia jembaran sungai kadang-kadang dengan naik belakang rimau, kadang-kadang naik atas kepala buaya. Tak tahu mana? Dia kata Tok Guru saya cerita lah. Dia tak mau fikir tu salah kan, naik belakang buaya dengan naik atas belakang, naik atas kepala buaya dengan naik atas belakang rimau. Tahu mana? Dia kata kat belah kulit ketir. Tak tahu kan, betul ke tak? Betul sungguh tak tahu kan. Tapi kita kena fikir dengan terima terus. Tu saya biasa dengar nyari kuliah. Tak benar saya tak orang cerita kan. Dia kata di kulit ketir dulu nak pergi mengajak tuan-tuan bukan senang kan. Nak kena naik atas belakang rimau dengan naik atas kepala buaya. Kok balarah ke apa tak tahu. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa pun kita buat, tengok petak yang bawah belah kanan. Umat Islam akan dinilai dan Rasulullah sebagai saksi. Kita fikir tu maknanya untuk tuan-tuan fikir bahawa kita nak buat keputusan apa pun yang disebutkan oleh Zamakhsyari, oleh Quraisyihab, oleh Syarawi, asasnya ialah standard ukuran, penimbang ukurannya apa dia? Ukurannya adalah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya, standardnya, piawainya, sirimnya ialah apa dia? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rasulullah nanti akan menjadi saksi. Perbuatan kita akan disaksikan oleh Rasulullah. Make sure semua perbuatan kita mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Itu prinsip wasata supaya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat mendapat pengajaran daripada kuliah kita yang agak panjang kuliah kita hari ini. Terima kasih kerana menunggu sampai habis. Semoga lepas ni boleh bagi ceramah ke orang lain pula tentang wasatiyah kan. Itu prinsip wasata. Saya harap tuan-tuan mendapat banyak input daripada kuliah ini. Nota tu simpan baik-baik, kalau boleh kembangkan apa yang dituliskan di dalam nota itu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah adalah kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.